Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Sidang penonton sekalian, salam Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkatan, kerahmatan kepada diri kita dan keluarga kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita lihat sedikit berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, yang tidak boleh kita lepas pandang begitu sahaja. Semoga dengan amalan yang satunya akan dibicarakan dalam 5 minit ini membuahkan hasil yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, amalan antara yang nak disebut pada hari ini adalah amalan bersedekah. Hari ini semua orang memberikan sedekah, melaksanakan amalan-amalan yang baik ini. Semua orang melaksanakan amalan ini dengan baik, dan cuma hari ini saya ingin membicarakan berkenaan apakah amalan sedekah ini yang boleh kita lihat di sudut keutamaan. Dan pada hari ini saya membicarakan berkenaan dengan keutamaan golongan yang perlu didahulukan berkenaan dengan sedekah ini. Untuk makluman tuan-tuan, bukan semua dalam tingkatan yang sama, dan kita perlu melihat secara bijaksana menurut perspektif ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apakah yang perlu kita utamakan, golongan-golongan supaya tidak terlepas dan supaya amalan ini memberikan pahala kepada kita, dan kita tidak juga terlepas daripada melaksanakan amalan yang lebih penting daripada itu. Antara yang nak bicarakan berkenaan dengan sedekah ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha yaqbalu sadaqah wa ya'khuzha bi yaminih fayurabbaiha li ahadikum kama yurabbai ahadukum mahrah hatta innal luqmata litasirul mithla uhud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kamu, sebagaimana kamu membiarkan seekor anak kuda, sehingga sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Ini fadilat berkenaan sedekah. Cuma hari ini persoalannya, golongan manakah yang perlu menjadi keutamaan untuk menerima sedekah? Saya letakkan dalam kuliah yang pendek ini, golongan yang utama adalah golongan yang rapat menjadi kaum kerabat dengan kita, yang ada hubungan rapat dengan kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, sedekah itu harus didahulukan dengan orang yang ditanggung. Siapa orang yang ditanggung? Ibu bapa kita, isteri, suami dan anak-anak. Inilah kelompok kerabat yang paling hampir dengan kita, untuk kita mengutamakan sedekah pada mereka. Sebab itu kalau semua umat Islam mengamalkan hadis ini, memahami tuntutan hadis ini, maka semua umat Islam akan mengambil berat berkenaan dengan kaum kerabat dia. Dan bila mana semua mengambil berat berkenaan dengan kaum kerabat dia, bermakna hari ini didapati akan kuranglah kesusahan, dan dapat diketahui bahawa dari mana sudut mana mereka berada pun, ini ada orang susah, ini ada orang senang, dan ini ada orang yang paling susah. Sebab itu sedekah ini adalah keutamanya adalah untuk kaum kerabat yang rapat dengan kita. Ibu bapa kita, anak kita, isteri kita, adik-beradik kita, yang rapat dengan kita, yang ada hubungan. Pernah dalam satu ketika Nabi SAW tanyakan Abu Bakar, ketika sebelum perjalanan hijrah, ataupun semasa Nabi mohon untuk memberikan pengorbanan harta. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk isteri kamu dan anak kamu? Apakah yang kamu tinggalkan kepada isteri kamu dan anak kamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Ini bermakna tuan-tuan, pertanyaan Nabi ini memberikan satu isyarat kepada kita bahawa keutamaan golongan untuk diberikan nafkah sedekah adalah golongan yang rapat menjadi kaum kerabat kepada kita. Antaranya juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda kepada Zainab radhiyallahu anha. Kata Nabi, wahai Zainab, kata Zainab, bertanya Zainab kepada Nabi SAW,
apakah yang golongan siapakah yang perlu aku memberikan sedekah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suamimu ataupun anakmu adalah lebih berhak untuk diberikan sedekah. Hatta tugas suami memberikan mencari nafkah adalah menjadi satu tuntutan yang wajib ke atas suami. Namun jika seorang suami ini miskin, susah dan sebagainya, isteri boleh memberikan sedekah kepada suami dan juga kepada anak kepada suami dan isteri tersebut. Juga mazhab Syafi'i dalam menurut mazhab ulama mazhab Syafi'i, antara golongan yang paling untuk kita diberikan keutamaan untuk bersedekah. Ini menarik tuan-tuan. Antara yang paling menarik apa? Kata Imam Syafi'i yang paling afdal sekali adalah kaum kerabat yang mempunyai seteru kepada kita. Maksudnya yang bergaduh ataupun yang mempunyai bibit-bibit untuk tidak menyukai kita. Ataupun ada persengketaan di dalam adik-beradik kita, suami, isteri, keluarga dan sebagainya. Golongan yang mempunyai persengketaan dengan kita ini adalah golongan yang paling afdal untuk diberikan sedekah. Menarik kan tuan-tuan? Kalau boleh, jarang amalan ini kita laksanakan. Tetapi disebutkan oleh Nabi SAW, afdalus sadaqah ala zil rahimil kashif. Kata Nabi SAW, antara sedekah yang terbaik adalah yang diberikan kepada kaum kerabat yang menunjukkan permusuhan. Sedekah yang paling terbaik adalah kepada kaum kerabat yang menunjukkan permusuhan. Kenapa tuan-tuan? Supaya dengan sedekah kita ini, mudah-mudahan akan merapatkan lagi jurang permusuhan kita dengan dia. Akan menghilangkan kebencian. Akan menghilangkan segala persengketaan. Sebab itu silaturahim ini diikat dengan amalan sedekah. Bila dilihat seolah-olah seperti mana untuk memutuskan hubungan silaturahim, kita memberikan sedekah kepadanya. Mungkin wang sedikit-sedikit ataupun harta kita sedikit supaya permusuhan itu tidak terjadi. Maka dari sini tuan-tuan, orang yang memulakan amalan ini, orang yang kuat dengan hati berlapang dada untuk memulakan amalan memberikan sedekah kepada kaum kerabat yang mencari permusuhan ini adalah orang yang lembut hatinya, orang yang baik orangnya. Maka bila mana terjadi sebegini tuan-tuan, kita sudah menjadi satu usaha kepada kita supaya tidak memutuskan hubungan silaturahim. Jadi inilah golongan-golongan yang diberikan keutamaan untuk menerima sedekah berbanding dengan orang lain selain daripada golongan kerabat. Golongan lain pun yang memerlukan utama juga. Jiran kita, orang lain pun utama. Tetapi yang menjadi utama adalah lebih baik orang yang menjadi kaum kerabat kepada kita untuk menerima sedekah. Utamakan adik-beradik, ibu bapa kita, isteri dan anak-anak kita. Didahulukan dulu berbanding dengan orang lain. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya tambah sedikit lagi. Bila masa untuk kita bersedekah yang paling baik? Bila masa? Bila kita rasa, jawapannya bila kita rasa paling rasa kedekut. Bila rasa kedekut dalam diri kita ada, waktu itulah kita rasa kita nak beri. Kita rasa kedekut nak bagi RM10, kita tambahkan RM15. Rasa kedekut RM15, kita tambahkan lagi RM20. Bila kita rasa ada jiwa nak kedekut, kita lawan perasaan kedekut, rasa kedekut itu dengan tambahkan lagi supaya kita menjadi lebih pemurah daripada perasaan yang kita layan ini. Dan yang kedua, ketika mana kita sihat, waktu itu sedekah yang paling baik menjadi keutamaan. Tambah pula waktu kita sakit, yang Nabi SAW sebut apa? Sedekah itu boleh menjadi penawar kepada penyakit. Kalau Allah Ta'ala uji kita dengan penyakit, kuatkan lagi bersedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan asbab sedekah itu menjadikan kesembuhan kepada kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan amalan ini menjadi amalan yang baik untuk saya dan juga tuan-tuan yang mendengar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita melalui amalan sedekah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.